satu nikmat dekat Malaysia ni kan. Makan benda yang ada cucuk lah. Secucuk sate, secucuk lok-lok. Tapi ada pantang larang untuk setengah pihak. Saya baru difahamkan yang melarang mereka memakan benda-benda itu. Ini yang kita nak bincangkan lebih lanjut lagi. Bahaya. Sebab kalau makan tu ada padahnya akan berlaku. Okay. Dan yang akan berbincangkan lebih lanjut semestinya bukan saya lah. Kita kenalkan iaitu bersama dengan kita sekarang ini, Allahu Akbar, Profesor Madya Dr. Muhammad Suki Uthman ataupun Ustaz Syauqi selaku pensyarah kanan Fakulti Bahasa Moden dan Komunikasi UPN. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saya? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Dan mereka yang kita kata dilarang makan benda-benda macam tu, yang kita semua nikmati adalah dikatakan orang yang mengamalkan susuk. Saya kurang faham tentang konsep susuk. Mungkin kita boleh perjelaskan sedikit kepada penonton kita yang mungkin tahu, mungkin tak tahu. Apakah susuk? Okey. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Bila kita sebut tentang susuk ni, sebenarnya dia satu amalan yang dilakukan untuk mendapat sesuatu kelebihan daripada nak banding dengan orang lain. Dia nak dapat kelebihan, contohnya nak lebih cantik. Kalau orang perempuan ni dia nak cantik, dia duduk cari macam mana cara nak cantik tu. Sebab tu ada orang buat pelbagai. Ada yang buat cara fizikal, buat pembedahan plastik, hidung tu dia mancung, tercacak dia kan, terletak kalah Korea. Jadi ada yang nak jadi kuat, orang lelaki ni nak kuat, kuat macam-macam lah. Jadi makna di situ kadang-kala bila mana mereka nak perkara-perkara seumpama ini, akhirnya mereka memilih satu cara yang disebut sebagai susuk. Bila dia menggunakan susuk, maka di sini ada satu isu. Isu dia terlibat dengan sihir. Kerana bayangkan susuk ni lebih kurang macam ni. Kalau contoh nak bagi cantik muka, nak bagi orang tengok berkenan, nak bagi orang nampak sentiasa segar, maka dia akan masukkan yang dikatakan masukkan sesuatu. Contohnya emas ke, belian ke, logam ke, masuk ke dalam muka melalui perantaraan makhluk-makhluk yang kita tak nampak. Makhluk-makhluk gaib. Yang kadang-kadang bukan masuk benda tu pun, khayalan saja. Benda-benda sihir ni sebenarnya dia adalah berbentuk khayalan yang nampak macam masuk, tetapi yang masuk itu makhluk halus. Maka dengan sebab itulah susuk ni boleh dikatakan sebagai sesuatu yang ada kaitan dengan sihir, dan ianya merupakan satu perkara yang syirik kepada Allah Subhanahu Wa Taala. So dalam konteks Islam ni memang daripada awal lagi lah melarang perkara-perkara seumpama itu. Nak cantik tak ada masalah, tapi dengan cara yang betul, bukan dengan cara yang tak betul. Untuk teruskan perbincangan, kita akan membuka talian supaya anda juga boleh memberi soalan, pendapat, dan mungkin ada yang nak kongsi ke pengalaman. Boleh di talian yang tertera di skrin anda sekarang. Kita teruskan perbincangan terlebih dahulu bersama dengan Ustaz. Baik, dan tadi Ustaz ada berkongsi melibatkan jin dan juga makhluk halus. Makhluk halus lah kan, dari segi khayalannya kalau kita tengok sebenarnya tak adalah. Tapi kalau kita tengok antara bahan-bahannya seperti macam belian, kita nampak sebagai contoh belian lah, jarum emas lah, apa semua tu. Maksudnya ia hanya sekadar mengaburi mata sajalah, Ustaz. Ya, dia khayalan saja. Sebab apa? Sebab kalau masuk betul emas mahal tu. Betul. Mahal semua. Kan? Berat badan bertambah tu. Jadi maknanya di situ kadang memang dia menggunakan elemen-elemen seumpama itu. Tetapi yang sebenarnya yang masuk dalam tubuh dia itu adalah pendamping-pendamping itu. Pendamping yang mengamuri mata orang. Sebab tu dia bukan hakikat. Dia kalau sihir ni dia bukan hakikat sebenarnya. Dia adalah khayalan. Khayalan bagaimana orang nampak, wish cantik. Hakikatnya tak cantik. Sebab tu kalau buang susuk tu, Allah macam ni ke? Jadi maknanya yang menentukan kecantikan itu dia berlindung, dia berdamping. Makhluk halus yang sememangnya sukalah. Nak diambil pertolongan dia kan. Jadi dia pun menggambarkan, dia menghiasi muka itu menampakkan cantik. Tetapi
macam yang disebut tadi. Kadang-kadang benda-benda macam ni memang ada pantang larang dia. Benda-benda mistik ni ada pantang larang dia tu. Tak boleh makan sate lah, tak boleh makan pisang lah, labu air lah. Yang lebih dahsyat kadang-kadang, solat pun tak boleh. Puasa pun tak boleh. Sebab apa? Sebab dia permainan syaitan. Dia nak menjauhkan kita daripada jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi maknanya berat. Dan kadang-kadang bila dia melanggar pantang larang tu, kononnya, maka semakin teruk. Sakit berpanjangan ataupun dia punya susuk tu tak menjadi dan pelbagai lagi. Jadi kita lihat ini satu perkara yang tak sepatutnya lah untuk dilakukan, kerana perkara-perkara yang Allah Ta'ala ciptakan manusia tu sebenarnya cantik dah. Cantik dah. Cuma hiasi cantik dengan cara yang normal lah. Dengan cara yang asal. Kecantikan yang original. Daripada yang artificial. Yang tambah-tambah, yang bercampur aduk pula dengan perkara-perkara syirik kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala, melibatkan akidah. Yang mana Nabi SAW menyatakan, ijtanibus sab'al mubiqat. Hadis sahih riwayat Imam Bukhari. Jauhilah kamu daripada 7 perkara yang membinasakan. Yang pertama, asyirku billah. Yang kedua, sihir. Sebab sihir ini termasuk dalam sihir. Jadi Nabi SAW sudah menyatakan perkara ini supaya kita menjauhkan daripada terjebak dalam perkara yang seumpama ini. Mudarat ni bukan dekat di dunia. Kadang di dunia pun mudarat. Dia dapat sementara saja. Dia punya apa? Seronok tu sekejap je. Tapi kesakitan tu selepas daripada itu. Nak mati pula susah kan. Di akhirat esok tak tahulah macam mana. Kalau dia tak bertaubat pada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi ramai yang mengetahui, bukan tidak mengetahui, sebab perkara ini bukanlah suatu yang kurang kita tahu ke, tak ada ilmu ke. Sebab syirik itu dah memang salah dan tidak boleh kita amalkan dalam sebarang bentuk. Namun apakah yang menjadi daya penarik kepada orang untuk mencuba syirik ataupun susuk yang dikatakan menjadi amalan setengah pihak? Dia daya penarik ini sebenarnya keinginan nafsu. Keinginan. Orang setiap orang ada keinginan dia. Betul. Tapi kadang keinginan itu tidak diasaskan kepada kebenaran, dia tak kira lah. Macam orang teringin nak jadi kaya lah. Semua orang teringin nak jadi kaya. Tapi bila nampak peluang rasuah, dia sapu. Peluang-peluang yang dia boleh dapat dengan cara yang tak betul, dia ambil. Salah dekat situ. Bukan salah nak jadi kaya tu. Kalau nak jadi kaya, keinginan dengan cara yang betul. Dia buat bisnes. Tadi duduk cerita. Buat bisnes kan. Contohnya. Jadi maknanya tidak ada masalah. Keinginan itu tak macam tu juga orang keinginan nak jadi cantik. Tak ada masalah, tapi dengan cara yang betul. Masalah sekarang ni bila dengan cara yang tak betul, dengan cara susuk yang kita bincangkan ini. Maka sudah tentulah bila cara tu tak betul, dia akan menatijahkan sesuatu yang tidak betul. Maksud susuh susah. Kan, betul. Dan kita ada memanggil di talian sekarang ini, iaitu daripada Pulau Pinang, Puan Nuhaya. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Warahmatullahi. Mak Ia nak cakap dengan Ustaz, nak tanya Pak Ustaz. Assalamualaikum Ustaz. Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, Mak Ia nak kata, nak tanya. Adalah keluarga Mak Ia ni, Mak Ia dapat terang, mereka ni sepupu-sepupu Mak Ia daripada pergi duduk tiga-tiga beradik. Tak tahulah sejak umur mereka dah 60 lebih 70 mereka suka bergaduh, mereka tak mau sembahyang. Macam-macam yang Allah suruh mereka tak mau buat. Dengan dia beradik pun mereka bergaduh. Mak Ia suruh mereka pergi buang, mereka kata kalau buang kalau mereka jadi macam-macam. Macam mana pendapat Ustaz kalau nak buang benda ni? Ustaz dan mereka semua tak sembahyang Ustaz. Okey. Terima kasih Ustaz. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Macam mana nak buang, nak memberi keyakinan kepada saudara mara tu yang dikatakan terlibat untuk membuang. Ya, terima kasih pertama sekali kepada Kak Yah dia membahasakan diri Kak Yah daripada Pulau Pinang, tempat saya lah Pulau Pinang. Pinang ke Ustaz? Sama. Baik. Terima kasih kepada Kak Yah dari soalan. Cuba kita tengok apa yang Kak Yah sebut. Mereka yang terlibat dengan susuk. Kebetulan berlaku di kalangan waris ahli keluarga kan. Tak nak solat. Nampak tak? Jadi sebab apa? Sebab pantang larang susuk tu. Kalau dia takut kalau solat sekali dia memberi efek kepada
macam tadi, diri dia, kecantikan dia dan sebagainya. Umur bukan muda macam disebut tadi. Orang nampak muda. Umur 60, nampak macam 30. Itu je dia. Jadi, itu dia jadi sayang tu. Kalau aku buang susuk satgi, dia balik jadi 60 balik. Satgi. Sebenarnya di sini, sebab itulah kita kata bahawa bila mana umur makin meningkat, kita kena ingat satu perkara. Ya. Kita akan masuk ke mana? Betul. Di bawah tanah. Kan? Jadi, sanggup dah kita masuk dalam keadaan kita menemui Allah Subhanahu Wa Taala dalam keadaan kita melakukan perkara yang mungkar. Sedangkan peluang untuk bertaubat itu ada. Betul. Dia kata takut susah, insya-Allah yakin kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita yakin tak pada Allah sebenarnya? Kalau kita yakin, insya-Allah kita berjaya buang apa juga benda-benda yang mengganggu susuk dan sebagainya. Sebab dia kadang-kadang dia takut tadi, macam disebutkan. Dia takut kalau buang ni jadi sakit ke, jadi apa. Jangan risau, jangan bimbang. Sebab apa? Sebab kita ada Allah Subhanahu Wa Taala, berjumpa dengan pengamal perubatan Islam yang sebenar, yang dia akan bagi guideline macam mana cara. Dia ada cara dia kan. Dengan amalan-amalan, dan dia akan kembali, yang penting kembali solat. Itu paling penting. Sebab apa? Betul. Bayangkan kalau umur 60 tak solat lagi. Sedangkan as-salatu imaduddin. Solat tiang agama. Betul. Jadi kalau tak solat tu maknanya dia meruntuhkan agama. Jadi satu kerugian yang sangat-sangat dahsyat. Punca dia apa? Susuk. Punca dia. Hanya disebabkan satu perkara. Satu perkara. Dia akan menghancurkan hidup dia seluruhnya. Allah. Sebab kita kata, kita tak akan menungkat langit. Betul. Kalau umur 60, berapa tahun lagi kita ada? Betul. Lepas tu kita akan berpindah ke alam barzah. Kita akan berpindah ke alam akhirat. Sanggupkah menghadapi situasi di alam barzah yang sangat menakutkan? Di alam akhirat dalam keadaan tidak mendapat keredaan di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Akibat satu perkara aja. Settle kan? Yakinkanlah, cubalah sedaya upaya kita yang siap pada Kak Ayah. Kalau dia tak boleh nasihat, carilah orang-orang yang depa hormat. Kadang-kadang ada depa malu Allah kan. Jadi mungkin boleh approach lah untuk kita sayang pada mereka. Betul. Kita tak nak terus berada dalam keadaan yang perkara mungkar lah. Lepas kita ada pemanggil secara berterusan, kita terus ke pemanggil yang kedua. Bahamah daripada Shah Alam. Dekat sikit. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Silakan. Ustaz, saya nak tanya Ustaz berkaitan dengan susuk lah. Ada seorang itu bukan mencari susuk, tapi dia mendapat amalan-amalan daripada, contohnya daripada bapa dia ataupun nenek dia. Dia kata kalau nak cantik, hang baca benda ni, lepas tu hang sapu dekat muka. Jadi dia tak beramal, benda tu lama-lama memang nampak kesan lah. Orang lelaki tengok dia tertarik, ataupun orang perempuan tengok dia tertarik. Kadang-kadang dia tak tahu benda tu sebenarnya bukan daripada ajaran Islam, cerita daripada nenek moyang. Akhirnya bila dia berumur 60, dia sakit-sakit badan kan. Ini pengalaman lah. Daripada kenalan saya lah. Dia sakit-sakit badan sehingga bawa kepada Darul Syifa. Terus dia tanya ada tak Kak amal apa-apa amalan lah. Dia tanya ada amal daripada arwah ayah saya tu baca. Itu sebenarnya amalan yang bukan sampai Islam. Dia baca macam bunyi-bunyi dawa ke bunyi-bunyi macam tu lah. Jadi dia kata tu beramal. Dan kesannya sekarang dia jauh. Dulu memang dia panah barang, dia marah. Dia cakap benda-benda yang tak elok. Kalau dia merapu, mencari apa. Tapi sekarang bila dia dah mengaji Quran, dia jadi macam kembali dekat dengan agama lah. Alhamdulillah lah. Sebab dia tahu punya memang betul dia sebelum ni dia dalam keadaan panas tu, benda-benda tadi lah. Contohnya orang macam dia cakap, aku ni orang Jawa ni memang panas, dia kata. Rupanya amalan-amalan macam tu lah. Satu lagi Ustaz, saya rasa terkait dengan ayat Ustaz yang kata khayalan. Kita tahu Dajjal datang, dia bawa sihir. Sihir itu
guru perkhayal ke minta Ustaz jelas ataupun perincikan lagi. Terima kasih Ustaz. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi. Amalan ini macam lain bersusuk pula Ustaz. Tapi adakah kategori yang sama atau bagaimana? Ya, baik. Terima kasih pertama daripada Shah Alam tadi, Fahama kan? Faham. Dia faham tu, Fahama tu. Faham betul. Alhamdulillah. Dari sudut amalan tertentu yang turun-temurun, yang dia tak tahu, itu dipanggil jampi serapah. Okey. Jampi serapah. Sebab dalam hadis Nabi SAW, hadis sahih Nabi kata, inna ruqa wa tamaim wa tiwalah syirk. Sesungguhnya jampi serapah, azimat dan juga tiwalah sejenis. Yang termasuk susuk ni jugalah. Buat pengasih dan sebagainya, nak bagi orang kasih. Merupakan syirik kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kategori yang disebut tadi kategori ruqa, jampi serapah. Jampi itu dia sebenarnya jampi ni ayat Quran ada. Baca Quran alhamdulillah itu okey, tapi jampi serapah ni macam disebut tadi bahasa yang tidak dipahami. Entah bahasa Siam ke, bahasa Jawa ke, bahasa orang Jawa pun tak faham. Yang herannya bahasa Jawa tapi Jawa pun tak faham. Tak tahu. Kan jadi maknanya dalam jampi itu sebenarnya ada kaitan seruan kepada makhluk-makhluk halus untuk berdamping dengan dia. Sebab tu macam susuk tadilah makhluk halus berdamping. Sebab tu tadi pun apa tadi yang Pulau Pinang tu pun Kak Ya kan dia sebut tadi bahawa adik-beradik duk bergaduh kan bang. Panas selalu kan. Macam ni sama kan. Panas. Sebab apa? Sebab syaitan ini memang bersifat panas. Jin iblis ini bersifat panas. Dia berada dalam diri seseorang, dia berdamping, dia kira panas baran. Dia sikit benda kecil-kecil pun dia dah jadi uncontrol. Dia tak nak kontrol. Dia panas. Kan? Sebab apa? Sebab ada something yang berada bersama-sama dia. Okey. Kan? Jadi itu masalahnya. Maka dengan sebab itu memang kena buanglah. Kena jangan amalkan lagi, kembali balik baca Quran elok-elok kan, maknanya walaupun amalkan kalau Quran. amalan tu tidak menghalang bersolat ataupun berpuasa sebab mengikut apa yang disampaikan tadi tak ada larangan. Baik, walaupun tak menghalang, tetapi ada something luaran yang berada bersama-sama dia. Dalam masa yang sama dia solat, tapi dalam masa yang sama dia bergantung kepada makhluk gaib. Jadi di situ ada perlakuan yang tak betul kat situ. Bercanggah kat situ. Kan macam kita kata menega pun menega, menipu pun menipu juga. Kan. Hak menega tu betul lah. Hak betul, hak menipu ni tak betul lah. Dia jalan sekali. Jalan sekali. Maka tak bolehlah perkara tersebut. Yang disebut oleh Fahma juga tadi tentang sihir al-khayalan. Dajjal bagaimana? Dia sebenarnya memang sihir itu adalah dia bukan hakikat yang sebenarnya. Dia maknanya menyebabkan orang nampak semua itu. Saya nak bagi contoh, kalau nak cerita panjang, contoh zaman Nabi Musa alaihissalam. Ahli sihir dia baling tali jadi ular. Betul. Kan? Tapi ular tu bukan hakikatnya. Nampak macam ular sebiji tapi bukan hakikat. Nabi Musa baling tongkat mukjizat yang tu hakikat. Mukjizat hakikat lalu menelan ular-ular tadi. Baik, terima kasih kita ucapkan kepada Ustaz kerana sudi bersama kami. Terima kasih kepada anda juga kerana menghubungi kami dengan pelbagai soalan dan juga pandangan. Harapan kami semoga jawapan-jawapan disampaikan oleh Ustaz banyak membantu. Dan dengan itu kita telah pun sampai ke penghujung siaran kita pada pagi ini. Betul. Nampaknya apa yang perkongsian ini dapat memberi manfaat buat kita semua. Kalau boleh jangan bersetongkol dengan jin maupun syaitan kerana ia hanyalah akan merugikan kita. Baik, sampai di sini saja. InsyaAllah kita akan jumpa lagi esok bersama dengan rakan-rakan hos yang lain. Sekarang bersama saya Raja Sofie Raja Arif. Dan saya Terence Das. Terima kasih kerana bersama kami. Assalamualaikum. Kita berjumpa lagi. Bye.